أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا على دعوتنا وحقق غايتنا. اللهم آمين. اللهم آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat sambung balik perbincangan kita daripada kitab Mastikah Hadis. Mudah-mudahan keikhlasan kita, kesungguhan kita untuk berada dalam majlis ilmu akan dikira, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, insya-Allah, yang akan memberatkan neraca kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita daripada bab yang ke-9 yang menyatakan wajibnya kita bersikap ikhlas dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu, dan juga dalam beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada hadis yang ke-34, muka surat 114. An Ka'b bin Malik, عن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي وابن ماجه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesiapa yang menuntut ilmu dengan tujuan bermegah-megah, menandingi alim ulama dengan ilmunya itu, atau dengan tujuan bertengkar dan bertegang orat dengan orang-orang yang jahil dengan ilmunya itu, ataupun dengan tujuan menarik dengan ilmunya itu perhatian orang ramai memujinya, nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillah. Hadis ini dijelaskan kepada kita 3 perkara. Ya, yang pertama, orang yang belajar ilmu bermegah-megah, nak lawan ilmu orang lain. Yang kedua ialah nak berdebat dengan orang jahil. Yang ketiga ialah supaya mendapat perhatian manusia dengan ilmunya. Apa kata pengarang? Hadis yang ke-34 ini mengingatkan penuntut ilmu supaya jangan bertujuan selain dari mentaati Allah serta mendapat keredaannya, huraiannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa 3 perkara yang tidak sepatutnya dijadikan tujuan bagi menuntut ilmu agama. Pertama, bermegah-megah menandingi alim ulama, orang jahil, dan yang ketiga, mendapat pujian orang ramai.
Sesiapa yang menjadikan salah satu daripada 3 perkara yang tersebut sebagai tujuannya dalam mempelajari ilmu agama, maka amatlah buruk balasannya, kerana sikap dan tujuannya yang demikian bukan sahaja merosakkan dirinya sendiri, bahkan juga membawa kerosakan kepada agama Allah yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang demikian dapat disaksikan di mana-mana. Ada di antara orang-orang yang mempelajari ilmu agama, tetapi perbuatannya memburukkan Islam. Ada pula yang tidak beramal menurut ilmu dan ajaran Islam yang dipelajarinya. Kerana amal bakti itu bukan menjadi tujuannya. Hal tujuan yang tunggal bagi menuntut ilmu, bagi menuntut ilmu agama itu ialah untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Tuan-tuan sidang berjamaah, sidang jamaah yang dikasihi oleh Allah, dan juga sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengarang cuba menjelaskan apa yang cuba nak diketengah atau apa yang diketengahkan di sini, iaitulah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mencari ilmu agama ni daripada 3 perkara. Yang kali bila seseorang itu belajar agama, sekali-kali bermegah-megah dan berusaha untuk ini orang Muslim, orang alim. Perkara ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghujung akhir ataupun akhir kepada hadisnya, Rasulullah kata apa? Adkhalahu Allahun nar. Allah Taala akan masukkan orang yang belajar dengan sebab 3 ini, atau satu sebab dia cari ilmu agama daripada 3 sebab ini, maka Rasulullah kata apa? Adkhalahu Allahun nar. Allah Taala akan masukkan orang ini ke dalam neraka. Kutuk sana, kutuk sini. Dan kadang-kadang orang ini penyakit dia ialah penyakit bangga dengan ilmunya. Minta maaf saya sebut, ada berlaku setengah orang alim, terutamanya alim yang ramai pengikut muridnya. Tok guru lain tak kena belaka, tok guru dia seorang hanya betul. Kadang-kadang tanya, jumpa orang ngaji, tanya mau ngaji mana? Ngaji khabar sekarang, tok guru, dah orang itu ngaji tak habis. Ngaji tak habis, bergaduh. Kamu nak ngaji molek, mari sini. Mu tengok nak murid aku, mu tengah tanya. Boleh jawab lah ke? Ini penyakit orang yang berilmu. Kalau tidak ada keikhlasan, kalau tidak ada niat mencari redha Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia belajar, walaupun dia mengajar agama, muridnya ramai ratusan ribuan manusia, tapi tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, penghujungnya adkhalahu Allahun nar, akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Sebab tu orang yang banyak ilmu kena banyak istighfar. Orang yang banyak anak murid kena banyak istighfar. Orang yang jumpa orang pakat cium tangan dia belaka, hormat sebagai tok guru, panggil tok guru, panggil syekh. Ingat, syaitan boleh
mengkaburi. Talbis iblis mungkin berlaku. Bisikan-bisikan jahat mungkin berlaku. Sebab tu Nabi peringat kepada kita, beri peringatan. Lama dah kau orang belajar agama, hindarilah 3 sebab ini. Nak lawan orang, ya, nak bertekar dengan orang jahil. Istilah kita tu nak jak orang jayam, bang, padang muka. Ngaji malas, mari sini, biar aku jak. Ini. Yang ketiga ialah kenapa? Supaya orang ramai puji dia. Oh, bagus, alim. Kita tak boleh halang manusia nak puji ilmu yang ada pada seorang. Bagus Tuan Guru, Masya Allah. Jarang. Orang lain kalau tanya soalan tak boleh jawab, Tuan Guru sebut je, jawab selalu. Puji sana, puji sini, cium sana, cium sini. Ingat, itu adalah pujian daripada Allah. Jangan takabur, jangan sombong dengan ilmu. Sebab tu dikata kalau ada orang seumpama ini, bukan sekadar merosakkan dirinya, tetapi merosakkan kepada agama tu pula, bawa fitnah. Ya, ini hadis yang ke-34. Kemudian hadis seterusnya, hadis ke-35 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun istushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala ta'ala fama 'amilta fiha qataltu fika hatta istushhidtu qala ta'ala kadzabta ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال تعالى فما علمت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال تعالى كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال تعالى فما علمت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال تعالى كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من ذلك. حديث رواية مسلم والترمذي والنسائي. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya di antara manusia yang mula-mula dibicarakan dan dihukum pada hari kiamat ialah pertama, orang yang gugur syahid, yang dibawa menghadap, maka Allah menyatakan kepadanya satu persatu nikmat-nikmatnya, yakni yang telah diberikan kepadanya semasa hidupnya. Lalu ia mengakui menerimanya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya,
yakni sesudah itu, maka apa engkau telah lakukan pada nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang kerana mematuhi perintahmu sehingga aku gugur syahid. Allah Ta'ala berfirman, engkau berdusta, yakni bukan itu tujuanmu, akan tetapi engkau berperang supaya orang mengatakan engkau berani. Dan telah pun dikatakan yang demikian. Kemudian ia dihukum, lalu diseret dengan tertiarap sehingga ia dihumbankan ke dalam neraka. Dan kedua, orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta membaca Quran, ia dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyatakan kepadanya nikmat-nikmatnya satu persatu, lalu ia mengakui menerimanya. Allah Ta'ala bertanya kepadanya, yakni sesudah itu, maka apa engkau telah lakukan pada nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta membaca Quran, serta membaca Al-Quran kerana mengharapkan redamu. Allah Ta'ala berfirman, engkau berdusta, yakni bukan itu tujuanmu, akan tetapi engkau mempelajari ilmu supaya orang mengatakan engkau alim, dan engkau membaca Quran, engkau membaca Al-Quran supaya orang mengatakan Sianu atau seorang qari, ya? Maka telah pun dikatakan yang demikian. Kemudian ia dihukum, lalu diseret dengan tertiarap sehingga ia dihumbankan ke dalam neraka Allah. Dan ketiga, orang yang telah dimewahkan Allah hidupnya serta diberi sebahagian dari segala jenis harta benda kekayaan. Ia dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyatakan kepadanya nikmat-nikmatnya satu persatu, lalu ia mengakui menerimanya. Allah Ta'ala bertanya kepadanya, yakni sesudah itu, maka apa engkau telah lakukan pada nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku tidak tinggalkan satu jalan pun di antara jalan-jalan yang engkau suka dibelanjakan kekayaan itu padanya, melainkan aku belanjakan padanya kerana mengharapkan rahmatmu. Allah Ta'ala berfirman, engkau berdusta, bukan itu tujuanmu, akan tetapi engkau belanjakan harta kekayaanmu supaya orang mengatakan Sianu itu seorang dermawan, jawad. Jawad ni mana bagus, baik, elok. Maka telah pun dikatakan yang demikian. Kemudian ia dihukum, lalu diseret dengan tertiarap, akhirnya ia dihumban ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, puan-puan dikasihi oleh Allah, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini cerita kepada kita tiga golongan manusia. Hadis panjang. Yang pertama, orang yang mati syahid, nak dapat sanjungan, ya, manusia. Yang kedua ialah orang yang diberi ilmu, orang yang diuji dengan suara baca Quran, merdu suaranya, comel suara dia, ya, dan mahukan sanjungan daripada manusia, maka dihumban dalam neraka. Na'udzubillah. Yang ketiga ialah orang yang belanja hartanya di jalan Allah, tetapi bukan kerana Allah, tetapi mahu orang kata dia ni seorang dermawan. Apa kata pengarang?
Hadis yang ke-35 ini menerangkan akibat buruk yang ditimpakan kepada orang-orang yang menyalahgunakan nikmat-nikmat pemberian Allah kepadanya. Huraiannya, nikmat-nikmat Allah yang dikurniakan kepada umat manusia amatlah banyak. Tidak terhitung nikmat-nikmat pemberian itu, meliputi 3 bahagian besar dalam alam kehidupan ini: jasmani, rohani dan kebendaan. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan perihal 3 jenis manusia. Masing-masing mendapat salah satu daripada jenis-jenis nikmat yang tersebut, iaitu jasmani seperti kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Nikmat rohani, yakni yang kedua, seperti ilmu pengetahuan dan amal ibadat. Dan nikmat kebendaan seperti wang ringgit dan hasil mahsul. Setelah disoal dan dibicarakan pada hari kiamat, mereka dapati bukan sahaja tidak bersyukur akan nikmat-nikmat pemberian Allah Ta'ala itu, bahkan mereka telah menyalahgunakannya dengan tujuan mendapat nama dan puji orang semata-mata. Oleh yang demikian, berhaklah mereka ditimpa azab seksa yang diterangkan itu. Na'udzubillah. Hadis ni cerita 3 golongan manusia. Yang pertama, orang yang boleh berperang, maknanya orang sihat, diberi nikmat kesihatan, boleh keluar berperang dan mati syahid. Di hari akhirat Allah Ta'ala tanya dia, ya, dia tanya kepada orang yang mati syahid ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada orang yang mati syahid dan beritahu nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Maka dia akan jawab bahawa, aku berperang kerana mematuhi perintahmu ya Allah, sehingga aku mati syahid, gugur syahid. Disebut di sini ialah sebagai apa? Sebagai orang yang nak mencari keredaan Allah. Gugur kerana perintahmu, gugur kerana perintahmu. Apa jawab Allah dalam pertanyaan kepada orang yang mati syahid ini? Kata Allah, kadzabta, kamu berbohong. Kenapa berbohong? Kerana kamu berjuang supaya kata kamu ni hebat, kamu orang yang berani, kamu ni seorang pahlawan mempertahankan Islam. Ini tujuannya. Maka amal syahid kamu tidak diterima oleh Allah. Dan disebut dalam hadis ini, mereka ini ataupun orang yang mati syahid ini, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, diseret dan dihumban ke dalam neraka Allah. Comel dah mati syahid. Tak ada dah mati paling hebat dekat dunia ni, mati syahid. Sehingga disebut dalam hadis bagaimana orang yang mati syahid itu sebelum gugur darahnya ke bumi, ditunjukkan kepadanya tempat dalam syurga, digugurkan dosanya dan ditunjukkan kepadanya kelebihan ataupun bidadari yang berada dalam syurga yang menjadi miliknya. Itu kelebihan orang mati syahid. Darah tak gugur di bumi, dah tayang dah, tunjuk dah. Sebab tu perhati orang mati syahid disenyum. Itu kalau manusia yang syahid, mukmin muslim yang syahid kerana mencari redha Allah, betul-betul berjuang kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul berjuang kerana Allahu ghayatuna, Allah matlamatnya, bukan kerana sanjungan manusia, bukan pujian manusia. Sebab tu Nabi kata, orang yang mati syahid tidak kerana Allah, kerana nak orang kata dia berani berperang, dia seorang pahlawan, mahu disanjung, mahu dikenang dengan disanjung, dikenang dengan kematiannya. Penghujungnya na'udzubillah, diseret ke dalam neraka dan dihumban ke dalam neraka. Sebab apa? Tidak ada keikhlasan dalam perjuangannya.
Yang kedua ialah orang yang diberi ilmu. Orang yang diberi ilmu Al-Quran, baca Quran, dia mengajar ilmu, dia baca Quran. Di hari akhirat Allah Ta'ala tanya dia, buat apa dengan ilmu? Dia kata dia mengajar. Buat apa dengan Quran? Dia baca. Ya, aku baca Quran ni untuk dapat kebaikan di sisimu. Maka jawab Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hadis ini, kadzabta, kamu berbohong, kamu berdusta, kamu pelawak. Sebenarnya kamu mahu mencari kemasyhuran, kamu mahu menyebut supaya orang menyebut kepada kamu, kamu ni seorang wahwa qari'un, seorang yang qari, hebat, mahir baca Quran. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Sebab tu kita peringatkan orang yang diberi ilmu, orang yang merdu suaranya, boleh baca Quran, orang panggil qari, kena sentiasa beristighfar kepada Allah. Kita tak boleh halang manusia nak puji bacaan kita. Ada mari jumpa, Masya Allah, sedapnya Tok Imam baca, Masya Allah, Ustaz baca bagus, Anta baca bagus, sejuk hati dengar. Pujian manusia. Ingat balik nikmat suara, boleh baca Quran, boleh hafal Quran, jadi qari, itu adalah nikmat daripada Allah. Bersyukurlah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pulangkan balik bahawa ini adalah pemberian daripada Allah. Kita tak ada apa sebenarnya. Syukur. Alhamdulillah, Engkau uji aku ya Allah dengan hafal Qurannya, dengan suaranya, dengan ilmunya. Maka beristighfar dengan sebanyak-banyaknya. Sebab apa? Sebab orang yang boleh baca Quran, mahir baca Quran, qari dalam bacaan Quran ni, kalau dia lupa, itu nikmat daripada Allah, lupa nak cari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sibuk hatinya mencari sanjungan manusia di hari akhirat. Bila berdepan dengan Allah, Allah Ta'ala tanya dan dia jawab nak cari kebaikan, mengajar ilmunya, baca Quran. Allah Ta'ala kata apa? Kadzabta, kamu berbohong. Sebab apa? Kamu mahu kamu digelar sebagai seorang qari. Na'udzubillah min zalik. Ini penyakit hati, tuan-tuan. Ada pada hatta orang mati syahid, ada penyakit kalau tak dijaga. Hati manusia ada penyakit. Seorang yang ada ilmu ada penyakit. Seorang yang diberi kemahiran Al-Quran ada penyakit. Kalau dia lupa kepada Allah, tak cukup istighfar kepada Allah dengan sanjungan, dengan pujian manusia, kelebihan dan kekuatan Quran yang ada pada dia, dia lupa itu nikmat daripada Allah, kelebihan yang Tuhan beri kepada dia, mungkin tidak kepada orang lain. Lupa itu nikmat daripada Allah, di hari akhirat nanti dihumban dalam neraka. Na'udzubillah. Kita pakat peringat pada diri kita belaka. Jangan lupa kita baca Quran untuk cari redha Allah. Kita mengajar Quran untuk cari redha Allah. Kita tilawatul Quran untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu golongan kedua. Golongan yang ketiga ialah golongan yang banyak bersedekah. Di hari akhirat Allah Ta'ala tanya dia, kamu masa dunia dulu banyak nikmat, harta benda banyak, kamu buat apa? Tanya Allah. Fama amilta fiha, tanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata aku infak ini untuk sabilillah, kepada apa yang engkau suka. Apa jawab Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kadzabta, kamu berbohong, kamu berdusta, kamu menipu. Sedangkan kamu infak, kamu belanjakan harta itu supaya orang kata apa? Supaya kamu ni seorang yang jawad, orang yang baik, orang yang bagus, dermawan, pemurah. Ni penyakit orang yang dermawan. Duduk kat hati belaka. Orang tak tahu melainkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri nikmat kepada kita melimpah ruah, dan Allah Ta'ala gerakkan hati kita untuk mudah tolong orang, jadi seorang yang pemurah, dermawan,
banyakkan istighfar kepada Allah, sebab bimbang terlintas bisikan-bisikan jahat, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, kata Allah, yang membisik-bisikkan dalam dada kejahatan-kejahatan dada manusia. Bisik macam mana kalau orang dermawan ni? Dia mari, oh bagus aku, jarang orang derma makan banyak macam aku ni, nasib baik aku tolong. Kalau tak tolong anak-anak yatim ni, tak Allah hidup ni malah merempak ni hidup. Tapi Alhamdulillah bagus aku ni, Alhamdulillah juga bagus aku. Bukan Alhamdulillah syukur kepada Allah. Tidak, dia ingat dia sebut Alhamdulillah, tapi dia letakkan kebaikan hanya pada dia, lupa itu nikmat daripada Allah. Kalau tak ada aku, takkan boleh hidup buat-buat ni. Nasib baik aku ada. Dia mari ujub, dia mari takabur, mari sombong. Maka kata Allah di hari akhirat dalam hadis ini akan diseret masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia habis belanja harta dia untuk kebajikan, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ikhlas tu penting. Ikhlas dalam amal sangat penting, dalam ibadah, dalam baca Quran, dalam infak, dalam belanja fi sabilillah, hingga mati syahid. Kalau tidak ada ikhlas, penghujungnya dihumban dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini penyakit hati, tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati tuan-tuan puan-puan dikasihi oleh Allah taala. Orang tak nampak, rasa bangga diri, rasa ujub, rasa hebat, orang lain tak boleh buat, aku boleh buat. Ini adalah lintasan-lintasan hati. Orang tak tahu, manusia tak tahu. Sebab tu kena banyak istighfar. Lintasan ni mungkin datang, tapi jangan layang. Tabiat. Tidak ada manusia yang tidak suka disanjung. Tidak ada. Tidak ada manusia yang tidak suka dipuji. Tidak ada manusia yang namanya tak suka disebut-sebut. Biasa suka itu fitrah. Tetapi ingat, kalau kita suka mengatasi keikhlasan kepada Allah, merosakkan amal kita. Nak bela agama kerana manusia, sanjungannya. Belajar ilmu, bagi ilmu, baca Quran, orang gelar qari, orang kata alim, itu yang kita mahukan. Belanja di jalan Allah Subhanahu wa taala, buat masjid, tolong anak yatim, bagi belanja orang, buat pahala. Kononnya buat pahala, sebut saya nak buat pahala, tapi kerana manusia, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhirat Tuhan tak terima amal soleh kita, tuan-tuan. Walaupun habis harta, walaupun beribadat puluhan tahun, walaupun nyawa kita terbang, hilang, tetapi ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Jadi sebab itu, saya ingatkan diri saya, tuan-tuan sidang pendengar, waspadalah bisikan-bisikan jahat ini. Tak padan. Sebab tu Imam Ghazali kata apa dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia kata, kalaulah manusia tu tahu balasan di hari akhirat, dihumban dalam neraka, kalaulah dia ingat amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan bisikan-bisikan mahukan pujian manusia, mahukan sanjungan manusia, mahukan nama-namanya terpampang di sana sini bila belanjakan hartanya. Kalau dia tahu penghujungnya ialah neraka Allah, dibakar, dihina oleh Allah di hari akhirat nanti, na'udzubillah. Kalaulah manusia ni tahu itu balasannya, itu akibatnya, tidak ada sebab dia merosakkan amal solehnya dengan perasaan-perasaan, lintasan-lintasan yang jahat tadi. Dan kata Imam Ghazali, inilah penawarnya. Orang yang jadi dermawan, penawarnya ingat, kamu tidak diterima amal kamu kalau tidak ada keikhlasan kepada Allah. Orang yang melakukan ibadat, orang yang melaksanakan amal-amal soleh, ingat kalau tidak kerana Allah Subhanahu wa taala, amal kamu ditolak di hari akhirat dan dihumban dalam neraka Allah. Ingat benda ini menjadi pelindung, menjadi motivasi supaya kamu sentiasa terjaga, terpelihara
daripada bisikan-bisikan jahat yang boleh merosakkan amal soleh. Sebab tu kita berdoa sentiasa kepada Allah, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hatiku daripada nifaq, sifat-sifat nifaq. Wa a'mali minar riya, amalku daripada riya, pujian manusia. Minta kepada Allah bersihkan hati kita daripada riya. Allahumma tahhir qalbi minar riya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, daripada nifaq hati kita. Wa a'mali minar riya, amalku daripada riya, sanjungan manusia. Wa alsinati minal kadhib, dan lidahku daripada berbohong dan berdusta. Kita tak mampu tuan-tuan mengatasi bisikan-bisikan ini kalau tidak ada rahmat dan bantuan daripada Allah. Sebab tu kita doa yang diajar oleh Allah, diajar oleh Nabi SAW kepada sahabat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita baca semua hadis ni. Supaya apa? Nak peringatkan kita, minta bantuan daripada Allah. Supaya apa? Supaya selamat hati kita, tidak tergelincir keikhlasan kita, supaya tidak terpesong matlamat kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? A'inni, bantu aku ya Allah untuk ingat kepada engkau, ala zikrika wa syukrika, dan syukur kepada engkau ya Allah, wa husni ibadatik, dan elok amal ibadatku kepada engkau ya Allah. Kita kena mohon kepada Allah, kena rendah diri kepada Allah, mohon supaya Allah Ta'ala bantu kita. Kalau tidak ada perasaan rendah diri, walaupun kita derma banyak macam mana sekalipun, tolong orang banyak macam mana sekalipun, ibadat banyak macam mana sekalipun, berjaga malam banyak macam mana sekalipun, hatta berjuang di jalan Allah, tapi bukan kerana Allah, mari lintasan-lintasan jahat, amal kita ditolak oleh Allah. Na'udzubillah. Dan benda ni tuan-tuan yang bahaya sangat ialah dia tak nampak. Kita dengan Allah saja. Sebab itulah kadang-kadang ada masa kita cek balik amal yang kita buat, betul ke aku ikhlas, ataupun aku nak sanjungan orang, betul ke aku melakukan amal soleh, ataupun aku ni nak cari redha manusia. Dia mudah je tuan-tuan nak tahu amal kita ni ikhlas tak ikhlas. Antaranya ialah bila orang kita buat kebaikan, orang puji ke orang cela, kita rasa macam mana? Kalau orang puji kita rasa macam mana? Kalau orang cela kita rasa macam mana? Kalau orang tak puji kita bila tersumbang sesuatu, kalau orang tak puji kita buat sesuatu, apa perasaan kita? Kalau mari lintasan bila orang tak puji, Allah, aku baca comel dah tak buat, tak puji sekarang. Jeng. Aku derma banyak dah, Allah, tak ada orang puji. Tak ada surat ucapan terima kasih. Jeng. Rosak amal kita tuan-tuan, lintasan-lintasan jahat ini. Ini bahaya. Na'udzubillah min zalik. Jadi sebab itu dalam hadis ini dikata, ya, kalau kita tak jaga benda ni akan merosakkan diri kita. Jadi kesemua semua tiga golongan ini, yang mati syahid, ya, yang buat amal ibadat, yang baca Quran, yang mengajar dengan ilmunya, yang kedua, dan yang ketiga yang menafkahkan hartanya. Semua tiga golongan ini mahukan sanjungan dan pujian manusia, bukan sanjungan dan pujian daripada Allah. Ini bahaya dia. Dia lupa bahawa kelebihan diri yang ada pada dia itu adalah nikmat daripada Allah. Sebab itu dalam hadis, tiga golongan itu Tuhan tanya balik nikmat. Orang pertama yang mati syahid, nikmat orang yang ada ilmu, yang boleh baca Quran. Tuhan tanya balik nikmat orang yang diberi harta tadi. Dan semua jawab masing-masing seolah nak ikut perintah Allah. Semua ketiga-tiga ini Allah Ta'ala kata, kazabta, kamu berbohong. Sebab apa? Dia buat bukan kerana Allah, dia buat. Semuanya ketiga golongan ini mahukan sanjungan daripada nikmat yang Tuhan beri kepada dia, sanjungan manusia. Ini bahaya dia. Jadi tuan-tuan,
sidang jemaah, para pendengar yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bila terdengar hadis ini, kita ni mungkin orang yang berusaha nak jaga agama. Cek balik keikhlasan kita. Kita berdakwah di jalan Allah, tengok balik kita mau sanjungan, orang kata kita pendakwah hebat, atau sebaliknya, atau mahu redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang yang berjuang di jalan Allah, dia jangan lupa Allahu ghayatuna, Allah matlamat kami, bukan manusia matlamat kami, bukan sanjungan matlamat kami, bukan anugerah matlamatnya, tapi Allahu ghayatuna, Allah matlamat kita. Kena periduk semua. Supaya apa? Tak lari keikhlasan kita. Sebab itulah para ulama kata dalam melakukan amal soleh, kita kena sentiasa tajdidun niyah, tajdidul ikhlas, kena perbaharui semua. Hari ni comel, esok mari lintasan jahat, esok comel, lusa mari pula. Kena tajdid, kena baru semua, kena memperbaharui semua. Macam semayang, setiap kali semayang lillahi ta'ala, kerana Allah, bukan kerana manusia. Redha Allah, bukan redha manusia. Lillahi ta'ala, tersebut semua. Ya. Sama juga orang yang, iaitulah orang yang ada ilmu. Ingat, tidak ada sanjungan dengan ilmu melainkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ada ustaz, title dia, orang ada kelebihan, cikgu dan sebagainya. Ingat, beri ilmu itu kerana Allah. Dan bila kita bagi ilmu itu, kita niat, aku nak orang yang belajar dengan aku kalau boleh lebih hebat daripada aku. Itu nampak keikhlasannya. Jangan ada wakilah sipang, ni tak boleh cerita ni, kalau lawan tokel lepas ni kalau cerita habis ni, tak boleh. Itu keikhlasan. Dan yang ketiga ialah jangan sekali-kali bila kita derma, kita layan nafsu sanjungan manusia, mahukan sanjungan manusia, mari lintasan-lintasan yang jahat. Semuanya ini merosakkan amal soleh kita. Kita pakat peringat belaka. Sebab apa kita peringat benda ni? Sebab orang tak tahu, tak ada orang boleh nasihat kita, orang nampak mudah ikhlas rupanya. Tak. Keikhlasan itulah amal qalb. Sebab tu dalam Islam, amalan hati lebih mulia berbanding amalan zahir. A'malul qalb, kata para ulama, lebih mulia berbanding amalan zahir. Sebab i'tiqad, keikhlasan, keyakinan duduk dalam hati kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang sentiasa ikhlas, orang-orang yang sentiasa meletakkan Allah itu sebagai matlamat, Allah itu sebagai tujuan dalam kehidupan kita, bukan sanjungan, bukan nak jaga perasaan-perasaan manusia, tapi mahu menjaga redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga Allah beri keampunan kepada saya, kepada tuan-tuan, dan sama-sama kita dibangkitkan di hari akhirat nanti bersama golongan yang mukhlisin, orang yang boleh beramal dengan ikhlas. Dan insya-Allah hidup dunia ini kita boleh bagi manfaat pada orang, dan orang boleh ambil manfaat kepada kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum.